الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id daripada Allah. Dan Allah masih lagi beri kita kesempatan untuk buat baik. Ini paling penting. Sebab ketentuan kita dapat berbuat baik adalah daripada kehendak Allah. Kita takkan mampu buat baik jika tidak dengan adanya pertolongan, i'anah, hidayah daripada Allah. Walaupun kita tahu benda tu baik. Kita tahu benda tu baik, tapi kita tak mampu nak buat baik. Sebab itu Allah didik kita dalam solat. Saya selalu ulang benda ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalimat hauqalah ni jangan lupa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita takkan mampu buat baik, takkan mampu nak tinggalkan kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Ilmu ni yang ada pada kita sebagai satu alat untuk kita mengetahui, membezakan mana hak, mana batil. Mana hak untung, mana hak rugi. Mana hak betul, mana hak salah. Mana yang patut kita buat, mana patut kita tinggal. Dalam melaksanakan perkara itu adalah dengan hidayah, pertolongan daripada Allah. Jadi kita sebagai hamba ni, macam manalah cerdik kita jika Allah tidak memilih kita untuk duduk pada jalan kebaikan, kita tak boleh buat. Ini Allah didik kita macam tu. Tiap-tiap semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tempatkan kita pada jalan dia yang lurus. Tak semua orang yang tahu boleh duduk dalam jalan yang lurus. Baik itu yang Nabi sebut 73 golongan. Hak yang lurus ni satu je. Hak 72 ni bukan orang bodoh. Orang pandai-pandai belaka. Kalau dia tak pandai, dia tidak boleh ada golongan-golongan ini. Golongan-golongan ini tentu daripada kalangan orang yang ada ilmu. Tetapi siapa yang ihdinas siratal mustaqim? Ini yang kita paling takut. Kita takutnya apabila kita tidak duduk pada jalan golongan yang satu. Ini kita takut. Sebab itu, kita tak ada masa nak memikirkan tentang perkara yang lain. Kita kena memikirkan, aku tepat tak berada pada landasan satu yang Nabi sebut itu supaya selamat. Baik, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadalah sah tawakal seseorang itu, melainkan meninggalkan tadbir dan ikhtiarnya.
Kerana orang yang tawakal itu berserahkan badannya dan rohnya kepada Allah. Tak dikatakan orang tawakal kalau ada di dalamnya keraguan. Tak sah. Dia nak ada ikhtiar, dia masih lagi berfikir. Boleh ke tak ni? Jadi ke tak ni? Tak, kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang tidak ada kekurangan langsung. Sebab itu istilah zikir Subhanallah tu, Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan. Bermakna Allah ini sempurna. Kalau kita serah dengan selain Allah, boleh ragu tuan-tuan. Sebab makhluk ini tidak sempurna. Makhluk ni ada kurang. Tetapi yang kita serahkan ini kepada yang maha sempurna. Kehendaknya sempurna, kuasanya sempurna, semua sempurna. Kekayaannya sempurna, perbendaharaannya sempurna. Jadi tidak ada keraguan lagi pada kita. Sebab itu, beta ulama dia nyatakan begini. Parti bagi tauhid itu tasawuf. Kita belajar tauhid, maka nak dapat parti tauhid kata ulama tasawuf. Tak mungkin orang yang ragu dia boleh tawakal. Tak mungkin. Orang yang ragu dengan kesempurnaan segala sifat Allah Ta'ala, dia boleh serah dengan Allah. Tak mungkin. Tak mungkin orang yang tidak redha dengan segala takdir Allah, tak percaya dengan sifat iradah dan kudrah ini, dia boleh sabar. Tak mungkin dia boleh sabar. Yang mana perkara segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dia dah nampak tauhid dulu. Dia dah nampak tauhid dulu. Kalau dia tak nampak tauhid dulu, dia tak dapat tasawuf ni tadi. Dia tak boleh nak beramal dengan sifat-sifat ni. Dia tak boleh nak beramal dengan sifat redha, kasih, tawakal dan sebagainya. Sebab tatkala iman kita telah tahqiq, tuan-tuan. Telah tahqiq, maksudnya tak ada ragu langsung. Kita percaya ni penuh. Ketika itulah lahirnya sifat-sifat yang mahmudah ni tadi. Tapi kalau di dalam hati kita ini masih ada keraguan, tidak tahqiq dalam mentauhidkan Allah, ketika itu datangnya keraguan dan tidak boleh melahirkan sifat mahmudah. Ini penjelasan Syekh kami macam itulah. Jadi orang kata tauhid, tasawuf tak. Dia seiring. Peka. Tauhid, tasawuf tak. Ilmunya memang suku, tuan-tuan. Tapi pelaksanaannya seiring. Dalam solat ada peka. Dalam solat ada tauhid. Dalam solat ada tasawuf. Mana mungkin dalam solat tidak ada tauhid? Orang yang solat tak ada tauhid ni orang munafik, tuan-tuan. Qamu kusala kan. Dia semayang, tetapi dia tak mentauhidkan Allah, dia tak beriman dengan Allah dan Rasul. Ini dia fiqh tanpa tauhid. Semahyang tanpa tauhid, nifaq, orang munafik, Abdullah bin Ubay. Sebab itu kita kena ilmu yang berbeza, tetapi pelaksanaannya seiring, tak boleh tinggal. Nak dapat tasawuf, kena mentauhidkan Allah. Tak mungkin orang yang telah mentauhidkan Allah, orang yang telah bertasawuf, tidak berfiqah. Mana jadi, tuan-tuan?
Saya makrifah tapi tak semayang. Tak ada, tak boleh. Sebab Sayyidul Arif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah tinggal salat, Nabi tak pernah tinggal puasa, Nabi tak pernah tinggal zakat. Ya. Mana mungkin kita yang mengatakan kita mentauhidkan Allah dan mengenal Allah, lalu kita meninggalkan syariat. Said, segala orang yang mengenal Allah tidak meninggalkan syariat. Jangan kita tertipu tuan-tuan dengan jalan tu tadi. Ya. Ya. Baik. Selagi kena pada syariat, selagi itulah tuan-tuan. Orang tanya saya tentang 4 tempat. Tuan-tuan pernah dengar kan? Syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Orang tanya saya, Ustaz, syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Saya jawab mudah aja tuan-tuan. Syariat ini semua orang faham. Syariat ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tak mungkin orang semayang, dia derhaka dengan mak dia, semayangnya dia terima. Kalau saya salah, tolong bagi tahu, saya tak pandai. Tak mungkin orang yang zakat, puasa, haji, puasa Ramadan, hasad, dengki tak buang. Seluruh semayang, puasa, zakat, haji masih ada. Sebab Nabi kata orang hasad dengki amalannya dimakan seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Hablum minallah, hablum minan nas. Kena ada. Ini syariat. Tarikat apa tuan-tuan? Proses. Itu nama dia jalan. Ini nama tarikat. Orang tanya saya, Ustaz, kita kena buat tarikat ke? Kena, sebab kena proses. Apa itu hakikat? Hakikat ini kita dapat dipanggil halwatul iman, halwatul Islam. Kalau tak ada proses, tak akan dapat kemanisan iman dan Islam. Kita tak dapat, tuan-tuan, manisnya semayang. Sampai sekarang tak dapat. Sebab apa tak dapat manisnya semayang? Sebab tariqah menyempurnakan syariat ini kita tak lalu. Apa dia tuan-tuan? Semayang kita 50 tahun. Tapi dengan jiran bergaduh, boleh tak dapat khusyuk solat? Saya nak tanya tuan-tuan, ketika kita bergaduh dengan orang rumah kita, semayang seronok tak? Ni baru lepas bergaduh ni. Tak ada isu benda pun. Ada. Isu kuih hakok je. Ada benda pun. Tiba angin dia hari tu, tak tahulah jadi mana angin dia. Balahlah laki bini. Sebab apa balah? Hakok. Aduh. Kadang. Lepas pada tu nak semayang duha. Tak jadi, tuan-tuan. Takbir saja akal kita fikir kejadian ni. Waktu dia nak marahnya. Fatihah baca tak? Buat apa sabit akok saja ni. Mikir tak boleh. Sebab itu ketika kita menyelesaikan hablum minan nas, ketika itulah akan sampai kepada penyempurnaan hablum minallah. Ketika kita menyelesaikan hablum minan nas, ketika itulah akan sampainya penerimaan hablum minallah. Semayang anak yang derhaka tak diterima. Ibadat, zakat, puasa, salat, zakat, puasa, haji, orang yang mengumpat tak diterima habis.
Mengumpat ni hablum minan nas. Jangan buka aib orang. Jangan dengar aib orang. Ini hablum minan nas. Jadi tariqah ini jalan. Jalan nak menyempurnakan hablum minan nas, hablum minal, baru dapat hakikat. Hakikat puasa, hakikat semayang, hakikat sedekah, hakikat haji, hakikat jihad. Baru seronok tuan-tuan. Hakikat ni kan intipati. Tu. Kita panggil gini. Kalau dalam kitab disebut zauki tu istilah tinggi sangat. Kita jangan buat istilah-istilah ini. Susah faham tuan-tuan. Rasa seronok, rasa sedap, rasa suka. Tu. Tapi nak boleh rasa seronok, rasa sedap, rasa suka, kena ada proses. Proses inilah tariqah. Itu dia. Bila kita kekal dalam tariqah, boleh hakikah, baru duduk dalam makrifah. Makrifah ni istilah paling mudah benda, mesra. Gini lah. Tokek cendol, minum tak cendol hari-hari? Dia tak minum cendol hari-hari, tuan-tuan. Sebab dia dah mesra dah rasa cendol, manis nisang ni tadi berada tekak dah mereka. Santan rasa dah sini, dia tengok tu rasa dah. Dia tahu dah rasa benda. Dia rasa dah manis nisang tu duduk sini dah. Dia dah hilang tuan-tuan. Ini namanya makrifah. Mesra. Mesra ni tuan-tuan, pejam pun ingat, boleh rasa dah. Buka mata boleh rasa dah. Baring boleh rasa dah. Maknanya ni tadi, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduk, diri, baring, rasa dah. Macam tokek cendol ni tadi. Itu dia. Tapi nak boleh tu tadi, kena lalui. Nak boleh ma'rifah ni tadi, hakikatul ma'rifah, syariat kena kemas. Kalau tak, maka dinamakan berangan-angan, takhalluf. Khayal. Ya, bukan takhalli istilah lagi satu tu. Bukan takhalli dan tajalli itu tadi. Baik. Itulah sikit-sikit. Ya. Kita kisah istilah hak besar-besar ni payah faham. Kita istilahnya buat misal tokek cendol senang. Mudah ilmu ni bila kita faham, tatkala itu kita akan melalui proses itu. Tariqah inilah, proses ini kena jalan. Ilmu, ya, ilmu ni syariat. Nak mendapat akan hakikat ilmu itu kena tariqah. Apa tariqah dia? Beramal. Ya. Ni dia tuan-tuan. Lepas tu kita tengok kenapa kita sayang sangat nak tinggal baca Quran. Tak nak kena ke buat? Nak kena. Dia dah mesra lah. Ni proses dia. Dalam ilmu ni tadi, tingkatan menuju kepada orang yang mesra ni tadi. Ya. Itu dia.
Kita tak, sebab kita masih lagi sehari baca. Ada sebulan kita tinggal. Ada sebulan kita baca, 11 bulan kita tinggal. Sebab tariqah kita ini tidak istiqamah. Sebab ketika orang yang menduduk jalan-jalan tariqah ni tadi, dia datang. Dia datang. Apa dia? Yang dalam kitab Minhaj 7 Aqabah itu. Dia kena lalu 7 gunung ni tadi. Ni proses dia. Tak mungkin tak melalui jalan ilmu makrifah, tak ada ilmu boleh bertariqah, boleh melaksanakan perkara syariat ni, tak boleh. Dah ada ilmu tuan-tuan, tak bertaubat kepada Allah, sebab dosa ini menghalang daripada seseorang itu melakukan ibadah. Jadi buat apa kita malas, jadi lemah, dosa. Kita tengok dosa. Dosa hablum minallah, tengok. Alhamdulillah, hablum minallah tak ada. Tengok pula hablum minannas. Lepas tu tengok pula dosa zahir. Lepas tu tengok pula dosa batin. Semua nak kena tengok. Ketika itu, ketika bersih. Ini yang dalam kitab Minhaj tadi disebut, bila tempat ni bersih, ketika itulah tempat ini dinamakan qalbun. Hati inilah menjadi bekas nur. Dicampak, dipenuhkan bekas ini dengan takwa, dengan iman, dengan makrifah, dengan Islam. Itu kita tak boleh dah tuan-tuan nak main-main, tak boleh. Sebab besok ketika zahirnya Al-Mahdi, golongan yang tidak dibunuh oleh Al-Mahdi, ahli sunnah wal jamaah. Ke saya salah? Ke ada yang tertinggal? Kalau saya salah, tegur tuan-tuan. Tuan-tuan jangan angguk je semua. Jangan saya cakap tuan-tuan angguk, nanti tak betul kita jadi. Sebab itu kita kena khadam sungguh, jaga sungguh. Daripada sekarang. Saya cukup berpesan kepada peringkat muda-muda ni. Sama saya, apa peringkat kita abang-abang ni, peringkat yang sama-sama dengan saya. Dah lama kita ni. Dah lama kita mati lah. Mati lah. Yang muda-muda ni. Sebab kalianlah yang akan menghadapi zaman itu. Segi akalnya. Ni segi akalnya. Kalian yang akan menemui zaman itu. Maka persiapkan diri kita bersungguh-sungguh dengan i'tiqad yang sah. Baik. Dan berpegang sekalian pekerjaan atasnya. Mana tawakal sungguh dah. Maka tiadalah ada ia mentadbirkan sesuatu pekerjaannya. Tak ada fikir-fikir lah. Bila dah serah dengan Allah, serahlah bulat-bulat, serahlah sungguh-sungguh. Jadilah percaya ke Allah. Gitu. Jangan tawakal tu ala Allah. Nak tubik rumah ni. Nak tubik rumah. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Tak sampai sekilo jalan. Jadi ke tak kunci tu dia kata. Dah mula ragu dah tadi. Rumah dah kunci, semua siap dah serah. Kebetulan musim tu musim orang pecah rumah. Tak sampai sekilo lagi. Datang dah ragu tadi. Jadi ketika dia tidak yakin dengan sifat 20 tadi ni, maka dia tak bolehlah meletakkan
tawakal yang sebenarnya kepada Allah. Itu aja tuan-tuan. Mudah. Ya. Serah-serah ulat-ulat. Lepas tu saya pernah cakap tuan-tuan kan, Nabi suruh kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljad di minkal jad. Tak ada yang boleh beri manfaat, yang boleh beri mudarat, hanya Allah. Ya. Allah. Itu saya lepas kuliah di Masjid Bangku Peraduh, jamaah masjid sembang dengan saya. Dia kata, Ustaz dulu backing, Ustaz. Buat apa sekarang slow? Kata, saya dulu mau backing sungguh tuan-tuan, bukan kata backing main-main tak. Ada satu jamaah tengah saya solat, tengah saya kuliah tuan-tuan. Dia tunjuk saya macam ni. Saya khabar ke dia gini, bang, biar saya habis dulu kuliah ni. Kalau abang tak puas hati dengan saya, abang tunggu saya di luar. Saya khabar siap-siap. Tak saya mati, abang mati. Dua tu ya kata. Tapi saya nak khabar dengan abang, saya 3 silat habis bang. Gayung habis, Kuntau Melayu habis, Budi Suci habis. Saya khabar siap-siap. Saya keluar tentang nak balik, tengok tak ada tu. Dia tak tunggu. Saya sebenarnya, saya getak lebih. Cakap besar je. Kalau dia ada, ketak ke. Dulu memikir sungguh tentang saya. Kita bersyukur dengan Allah, semakin kita tahu. Rupanya apa yang kita buat dulu tak betul. Apa yang kita buat itu melambangkan bahawa hati kita ini masih kotor. Hati kita masih ada sifat amarah. Hati kita masih lagi dipenuhi dengan nafsu yang dimurkai oleh Allah. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsul ammarati bisu' tadi kan. Nafsu yang jahat ini adalah nafsu amarah. Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang buat pada tubuh badan Nabi, khusus kata ke Nabi ni tak balas. Nabi maafkan. Sebab itu, kalau kita tengok dalam Al-Quran, sifat hamba Allah apabila ia berjalan di atas muka bumi, dia rendah diri. Apabila orang jahil kata ke dia dengan perkataan yang tidak baik, dia kata apa? Qalu salama. Rupanya kita tak belajar situ. Rupanya ilmu yang ada pada kita ini tidak boleh meletakkan kita sebagai orang baik jika mana kita ini tidak dipimpin oleh Allah. Yang tu je tuan-tuan. Itu paling saya takut. Kalau Allah tak pimpin kita, tuan-tuan, ketika itu kita akan terus mengatakan apa yang kita buat ini betul dah. Hak kita buat, hak sekarang, hak dulu ni tadi kita rasa betul belaka lah. Maknanya aku ni tidak ada salah. Yang itulah kesalahannya. Ya? Baik. Allah Rabbi. Itu syukur kita tuan-tuan. Ya. Saya tengok pun tuan-tuan, wajah tuan-tuan lembut ya. Ya, tapi tuan-tuan masih muda, saya tak tahulah, Allah yang tahu. Itu. Ya. Kita bila kita makin rendah, rupanya Allah makin sayang. Itu satu. Makin rendah, rupanya Allah kurniakan sebesar-besar rahmatnya atas kita. Percaya tuan-tuan. Percayalah. Sebenarnya kemarahan ini kena buang. Melainkan kemarahan yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia?
ketika kita perang fi sabilillah, ketika itu wajib ada marah. Itu dia. Ya. Kalau kita masih ada marah lagi, pemarah sifat kita, kita belum jadi orang baik. Dan peluang untuk masuk neraka ni masih ada. Sebab ini berkisahkan dengan hablum minan nas. Ya. Baik. Tak sempatlah saya nak cerita macam mana orang marah boleh masuk neraka. Tu. Tuan-tuan alim dah pun. Ni tuan-tuan duduk majlis saya ni, tuan-tuan suka-suka ya. Baik. Dan berpegang pada sekalian pekerjaannya, maka tiadalah ia mentadbir sesuatu pekerjaan kerana sudah tawakal. Dan menyerahkan dirinya kepada hukum dan qada Allah Ta'ala padanya. Serah. Apa kita buat? Saya dulu tuan-tuan, murid saya belajar di madrasah. Bila dia orang tak dapat, saya marah. Sekarang ni saya tak marah. Sampai murid saya yang lama, dia bercakap dengan murid saya sekarang. Dia kata, untunglah, dia kata. Ayah dulu tak macam sekarang. Dia cakap. Saya dah lama saya fikir. Maka tugas seorang guru ni, dia menyampaikan ilmu. Ya. Maka hak faham tu, hak memberi faham itu bukan hak guru. Hak memberi faham adalah hak Allah. Jadi ketika, ini banyak orang tinggal tuan-tuan. Ketika seorang guru itu dia menyampaikan ilmunya tanpa diiringi dengan doa. Dia tak doa pun murid dia. Ya Allah, berikan murid aku ini kefahaman dalam ilmu sehingga kan dia boleh hampir kepada engkau sampai kepada natijah ilmu tadi. Apa natijah ilmu tuan-tuan? Takwa. Ya. Faham bukan hak kita. Faham itu hak Allah. Lepas tu kita tengok orang belajar sekolah tahfiz 100 murid. Bukan semua hafiz Quran 30 juzuk. Padahal guru yang sama, jadual yang sama, syllabus yang sama. Patutnya kalau sama semua, boleh. Kalau 30 juzuk, 30 juzuk belaka ada. Ini tak. 100 orang, ada 5 orang hak boleh 30. Hak sebahagian 10, ada 25, ada 5, ada tak boleh langsung. Jadi sebenarnya yang menghendaki dan meletakkan kita pada tempat itu Allah. Jadi apa-apa buat tak apa. Tuan-tuan berniaga, serah dengan Allah. Serah dengan Allah. Ya Allah, yang bagikan keberkatan pada perniagaan ni, Engkau berkatkan perniagaan aku. Ya, jangan minta untung tuan-tuan. Sebab bila kita minta berjaya, minta laku, minta ni, takut kejayaan kita itu kita mengkufurkan Allah. Kita minta apa? Ya Allah, jadikan perniagaan aku ini diiringi dengan keberkatan. Berkat ni sama ada banyak, sama ada sikit, maka dia mencukupi, dicukupkan oleh Allah satu. Keduanya, dengan harta kita itu, kita boleh jadi orang baik. Boleh buat baik. Ini kata barakah. Itu guru saya pesan. Mengaji pun, bukan minta banyak. Minta berkat. Bila ilmu ini barakah, ketika itu ilmu ini menyampaikan, menjadi asbab, Allah sampaikan kita kepada natijah apa natijah ilmu? Takwa. Kita tak mengaji banyak mana. Ya. Jangan minta ilmu tuan-tuan.
Minta ilmu banyak tak guna. Takut nanti kita bodohkan orang. Bila ilmu ni tak berkat, ketika itu ilmu ini cuma menjadi hujah. Kita tak nak macam tu. Asyik tengok salah orang aja, salah sendiri tak nampak. Kita pandai dah. Ini bukan natijah dia. Ini bukan yang disuruh kita belajar ni supaya kita boleh cari aib orang. Tak. Kita belajar ni supaya kita melihat aib kita. Ni tuan-tuan tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut oleh Imam Ghazali. Dalam Sirah Salikin kan, ilmu yang manfaat itu semakin kita berilmu, semakin kita mengenal aib diri. Ini aku salah ni, ni aku salah ni, ni aku salah ni. Macam tu. Jadi bukan mu salah. Dah, jangan kemu je. Ni tunjuk sini. Hamba salah, ada salah. Sebab sifat ahli syurga itu sentiasa melihat kesalahan di diri. Dia bersegera kepada keampunan Tuhannya. Sentiasa tengok salah diri. Baik. Lama dah ke ngaji ni? Rasa lama. Tengok tuan-tuan rasa tak erok rasa. Saya sebab saya tengok tuan-tuan. Malam ni saya tengok tuan-tuan berasa dah perak nampak. Rasa macam nak mati belakang. Jangan minta mati masa dalam majlis ilmu, dia mati sungguh. Antara. Bagi semangat. Baik. Dan demikian lagi tiadalah sah mahabbah seseorang itu, tak sah kasih sayang, melainkan meninggalkan tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Kerana orang yang mahabbah, orang kasih itu telah penuh hatinya suka kepada Allah Ta'ala. Yang ni payah ni. Tak ada dah kita nak mikir, kita nak kata itu, kata ini dah. Sebab orang yang sayang ini, dia penuh dalam hatinya kesukaan kepada Allah. Boleh sihat, dia suka. Sakit pun dia suka. Boleh pitih, dia suka. Hilang pitih pun dia suka. Boleh tak? Hilang telefon, suka tak? Guru saya dulu. Guru saya kan bagi. Berapa mu tak boleh suka bila mu hilang telefon? Kata mu suka telefon dia kata. Bila mu hilang telefon, maknanya Allah nak beri kamu telefon baru. Telefon tu lama dah 3 tahun. Casing dok tukar-tukar. Daripada putih jadi kuning tuan-tuan. Tiba kita tinggal di kedai, balik hilang. Boleh telefon baru pula. Bukan kita nak bagi hilang. Rupanya perkara yang ada pada kita ada jangka hayat dia. Kita ada jangka hayat dah. Orang kata mati. Motor serupa itu juga. Kereta serupa itu juga. Jam tangan serupa itu juga. Tapi kita tak kata, kita anggap semua benda ni kekal kat kita. Mana boleh tuan-tuan. Kita pun tak kekal, mana ada perkara yang ada di samping kita kekal. Kita pun binasa, apa yang ada pada kita binasa. Baik. Kalau kita fikir itu senanglah hati. Senang tuan-tuan.
Saya pengalaman dulu rajin tuan-tuan. Bila balik kuliah, orang bagi kita envelope kan, ampau tu yang kat Semak Raya. Saya rasa hampir 20 kali tuan-tuan. Saya buang duit, saya simpan envelope. Sebab kita buka masa nak balik, duduk sebelah, buka cermin. Jadi buka tu tadi, hak sampul tu saya buang. Duit tu saya buang. Saya pegang sampul sampai. Ada 20 kali tuan-tuan. Sampai di rumah tuan-tuan, orang rumah tanya, kenapa abang buat begitu? Saya kata bukan saya nak buat, saya terbuang. Kalau saja-saja buang, gila tuan-tuan. Betul tak? Jadi sebenarnya, rupanya pada kita ni ada yang bukan milik kita, ada milik orang lain. Ketika berlaku gitu, saya buat apa tuan-tuan? Ni saya takut tuan-tuan terjadi ke? Ketika berlaku begitu, tuan-tuan terus niat, siapa-siapa yang menemui akan perkara tersebut, duit tersebut, barang tersebut, maka aku halalkan dan sedekahkan agar menjadi amal soleh aku. Mudah tak tuan-tuan? Boleh tak? Kemikir Allah kata, apa jadi gitu dia kata. Tak boleh fikir dah tuan-tuan. Ya, tu dia. Baik. Sebenarnya hidup ni senang je tuan-tuan. Senang sangat. Ya. Baik. Dan meninggalkan ia akan kehendaknya bersama-sama Tuhan. Ya, tak payah dah. Kita nak mencampuri akan hak Allah, urusan Allah. Ya, sebab kita tak mampu pun tuan-tuan. Tak mampu. Ya, macam cerita saya tadi lah. Saya pergi buang duit, simpan, sampul. Cari semula esok, tak jumpa dah. Ya. Tapi kalau memang rezeki kita, ya, tetap ada rezeki kita. Ya. Baik. Kemudian maka betapa sah mahabbah seseorang yang pada tadbir dan ikhtiar dunia itu pada hatinya. Ya. Dia sayang Allah. Dalam masa yang sama, dunia yang ada pada dirinya, dia sayang melebihi, dia menyayangi Allah. Tak sah kasih. Ya, tak sah kasih. Macam ni tuan-tuan. Kita duduk di kedai makan, tiba-tiba datang satu orang minta derma. Kita kata benda. Kita nak keluar tak duit kita bagi ke dia? Kenapa dia tak pergi ke orang lain? Dia hala ke kita kenapa? Sebenarnya, saya ajar anak isteri saya. Saya ajar anak isteri saya. Anak-anak saya ajar. Bila ada orang datang, maka keluarkan daripada bahagian harta yang ada dalam diri kamu, bagi je. Jangan persoal sihat ke. Jangan persoal. Sebab ketika itu Allah telah memberikan peluang untuk kita buat amal saleh. Ada tak tuan-tuan pintu syurga untuk orang yang sedekah? Ada. Ketika Allah hantarkan kepada kita seseorang yang meminta sedekah, ketika itulah terbukanya pintu sedekah, pintu syurga yang bernama pintu sedekah. Tak payah petikai. Tak boleh bagi banyak, bagi jangan buat tangan gitu tuan-tuan. Guru saya cukup marah. Saya suka bercakap apa yang saya belajar dulu. Ketika rahmat Allah sampai datang kepada kamu, kamu tolak. Dia kata. Padahal dia kata pada hari itu kamu belum pun bersedekah.
antara amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat, setiap lepas subuh Rasulullah tanya, siapa yang telah bersedekah? Ini tentang, ini didikan Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat mempunyai kasih kepada Allah yang tinggi, lebih daripada mereka kasih dengan harta mereka. Ini yang mereka kejar, tuan-tuan. Ini yang kata proses tariqah ni tadi. Sedekah ini syariat. Ini syariat, tuan-tuan. Prosesnya tariqah. Ya, baik. Kemudian, Masya Allah. Yang pertama-tama mengetahui engkau dengan terdahulu tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala pada engkau adalah kenyataan yang demikian itu. Engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala pada engkau adalah kenyataan yang demikian itu. Segala apa yang berlaku kepada kita menyatakan akan takdirnya, menyatakan akan kehendaknya, menyatakan akan kuasanya pada kita. Ini ketentuan takdir ni, tuan-tuan. Kita tak boleh buat dah. Allah dah buka dah pintu takdir pada kita, takdir yang baik. Kita kan rukun iman yang ke-6, beriman dengan ketentuan yang baik dan ketentuan yang tidak baik. Kalau kita belajar Tauhid Melayu, dia cakap apa? Beriman dengan untung baik dan untung jahat. Kalau kitab Melayu kan, tuan-tuan. Untung baik dan untung jahat. Kenapa orang dulu dia tulis untung baik, untung jahat? Jahat untung. Sebab ketentuan yang datang daripada kekasih kita tak ada hak rugi. Tak ada rugi. Itu untung baik, untung jahat. Dapat benda baik pun untung, dapat benda tak baik pun untung. Sebab apa? Satu, datang daripada kekasih kita. Siapa? Allah. Sebab seorang kekasih, dia tidak akan mudaratkan yang dikasihnya. Saya bagi contoh. Untung baik apa? Sihat. Untung jahat apa? Sakit. Sakit untung tak, tuan-tuan? Untung. Sebab Allah ampun dosa. Orang sakit Allah sayang. Orang sakit malaikat sayang. Ada satu hamba Allah jumpa saya. Orang anaya duit dia, tuan-tuan. Banyak tak lah. Jadi dia tanya saya, Ustaz, macam mana nak buat? Sebelum saya bagi jalan keluar, saya tanya dia dulu. Saya kata, bang, masa abang bekerja dulu, abang ada nanya duit orang tak? Saya tanya dia. Dia tunduk. Agak-agak anggaran abang nanya duit orang sama tak macam duit yang abang hilang? Nangis dia. Nangis dia. Saya malu nak jawab. Saya kata, Allah ni sayang abang. Allah kembalikan hak orang lain yang telah kita ambil dengan nilai yang sama. Allah ambil balik. Allah ambil balik. Sebab itu bukan harta kita. Jadi tuan-tuan, Allah ni maha adil. Kalau kita ada ambil harta orang, ingat satu hari harta itu akan diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Ya. Kena ingat yang ni. Ya. Jangan lupa yang tu, tuan-tuan, sebab kita dengan Allah. Ya.
Ya, kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab yang menyatakan sekalian perkara ini adalah Allah Ta'ala. Ketahui bahawasanya Allah Ta'ala adalah bagi engkau dahulu, ada engkau pada dunia ni lagi. Sebelum kita ada, Allah ada dah. Sebelum kita ada, Allah dah ada dah. Allah yang ciptakan dunia. Dan kita ni, yang tadbir kita Allah. Ada seorang ahli perniagaan, tuan-tuan, datang jumpa saya. Ya, kalau dia dengar live malam ni, saya minta maaf. Dia bulan puasa baru ni, tuan-tuan, dia dapat pergi masjid seminggu. Dia dapat semayang tarawih apa semua. Ustaz, dia kata, saya ingat nak berhenti berniaga dah, Ustaz. Saya nak jadi orang masjid. Dengan simpanan yang saya ada ni, saya nak ibadat. Saya cakap dengan dia macam ni. Saya kata, agak-agak apa yang kamu buat boleh masuk syurga tak? Dia diam. Ketika kita memberi makan orang lain, kalau dalam syarikat kita ada 100 orang, kita bagi makan 100 orang setiap bulan, kita memudahkan urusan orang lain setiap bulan, saya kata, Nabi sayang tak ke Nabi benci? Dia kata, Nabi sayang tak. Ya. Nabi sayanglah sebab kita tolong Allah. Tiap-tiap bulan dia dah kerja dengan kita 10 tahun. 10 tahun, tuan-tuan, kita telah membantu menyelesaikan masalah orang lain. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, bila Rasulullah hijrah dan orang Islam hijrah sampai saat di Madinah, perintah yang dikeluarkan oleh Nabi, pertama, bagi salam. Kedua, bagi makan. Ketiga, hubungkan silaturahim. Keempat, semayang malam. Semayang malam, akhi. Hablum minallah ni, akhi. Saya pesan dengan dia apa? Kerjalah sehingga kamu berniagalah sehingga kamu boleh pergi masjid. Bukan pergi masjid tinggal berniaga. Salah. Dia pun cakap dengan saya, Ustaz gila lah dia. Dia kata saya gila tu. Sepatutnya suruh orang pergi masjid. Saya tak. Saya suruh dia berniaga sampai boleh pergi masjid. Macam mana tu, tuan-tuan? Mana berniaga sampai jadi toki besar betul? Orang lain dah uruskan, kamu jadi ahli masjid. Ustaz, macam mana saya nak dapat pahala pergi masjid? Mudah. Cari sebanyak mana masjid, bayar duit api, air dan masjid setiap bulan. Sebanyak mana orang yang salat, sebanyak mana orang yang mengambil manfaat daripada masjid tersebut, maka apa kata Nabi? Tidak kurang sikit pun pahala apa yang telah kita buat. Adik, mudah tuan-tuan? Mudah. Kita tak boleh nak pergi surau 5 waktu. Cari surau mana-mana, bayar duit api. Boleh sebulan orang semayang. Tuan-tuan jangan cari surau yang orang tak semayang, tak guna. Pergi cari surau yang tak hidup, yang orang tak semayang. Ada maghrib dengan isya. Zuhur, asar, subuh tak ada orang. Jangan cari itu. Cari hak yang hidup 5 waktu. Surau kita ni, ya. Bagi. Kita ambil. Bulan ni kita ambil. Bulan depan orang lain pula. Jadi dapat. Orang mengaji, kita dapat. Dengan sabit kita bayar duit api ni tadi, kita telah dapat apa yang orang lain buat ibadah, kita dah dapat. Kalau 300, bayar 300. Tak boleh 300, kita bayar 100. Dapatlah 1/3 jadi lah, tuan-tuan. Bayar 100 nak boleh pahala penuh, mana boleh. Ya, baik. Mudah ya, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga mudah, ya. Tak susah.
Allah, sikit lagi saya nak berhenti ni. Saya pun tak apa sihat, tapi tak tahulah saya semangat pula ngajar datang Terengganu. Selalu tuan-tuan, kalau saya sakit macam ni, saya duduk rumah. Saya kena buasir. Dia bengkak, tempat dubur ni, dia bengkak. Dia kena duduk lama, sakit lah. Tapi kali ni saya kena waktu saya di Terengganu. Saya semangat. Orang rumah saya pesan dengan saya. Dia kata, bang, batal lah semua program. Abang rehat. Saya kata, Alhamdulillah, badan saya kuat. Kalau tak, saya akan baring dari demam. Tak tahulah, hebat orang Terengganu ni. Aura orang Terengganu ni, macam saya ni kena baca-baca dengan orang Terengganu. Kalau tak, badan saya lemah. Tentang orang hebat lah. Betul kata ulama. Kalau kita duduk dengan kekasih-kekasih Allah ni, kita akan dapat rahmat. Tuan-tuan kekasih Allah. Orang yang mengaji, orang rajin belajar, duduk majlis ilmu ni kekasih Allah. Orang yang rajin bersedekah, dia kekasih Allah. Orang yang nak menuju kepada jalan taubat, kekasih Allah. Jadi sebenarnya saya ambil berkat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan tinggalkan saya. Nanti saya pula tak dapat berkat. Tuan-tuan berkat banyak. Dan berhenti situ lah. Bahawasanya insyaAllah. Bahawasanya Allah Ta'ala bagi engkau daripada dunia dan mentadbir engkau. Sebelum ada engkau, punyanya tadbir dan ikhtiar. Sampai situ. Allah, sebelum kita ada tadbir, kita ada ikhtiar, Allah dah cipta kita. Allah dah ada ikhtiar dan tadbir. Jadi tak payah melampaui akan tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala. Ikut je lah Allah Ta'ala. Tak payahlah nak fikir. Sekarang ni banyak orang fikir logik. Logik. Terlalu sangat gunakan. Bila digunakan nanti jadi liberal. Baik, dah sampai sini. InsyaAllah akhirnya saya mengajak tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin sama-sama kita membina Pusat Dakwah Darul Atiq Kampung Gemuruh, saya amat mengalu-alukan sangat. Sekarang dalam proses untuk kita buat wiring ruang utama, koridor dan pasang shielding. Pasang shielding tu kita pakai shielding papan. Sini panggil papan kapit. Papan kapit ke papan lapis? Kapit. Kami pakai papan tu. Koridor kemarin pun maklumat yang saya dapat 3 tan jumlah duitnya RM10,000, hampir RM10,000. Jadi kalau ruang utama tu saya lah anggarkan, bukan tukang. Bila saya tengok kat luar tu dengan ni, saya boleh anggarkan kita akan pakai mungkin 9 tan ataupun hampir 10 tan, termasuklah kayu-kayu dia apa semua. Jadi tuan-tuan, kalau nak sama-sama, itu tak termasuk wiring. Mungkin kos dia sampai 40 ke 50 dengan kelengkapan wiring dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang saya buat, saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Saya buat ini bukan untuk saya. Pusat Dakwah Darul Atiq ni bukan saya punya. Pusat Dakwah Darul Atiq ni adalah tuan-tuan punya. Bukan saya punya. Tuan-tuan semua punya. Kita akan sama-sama membina, sama-sama kita buat kerja ni. Saya tak mampu buat kerja ni seorang-seorang, tuan-tuan. Tanpanya doa dan bantuan tuan-tuan. Jadi saya tak pernah anggap sekolah saya punya. Sebab itu saya anggap sekolah saya, madrasah saya, sama ada di Selangor atau di Terengganu, adalah kepunyaan umat Islam. Cuma atas nama je, tuan-tuan. Tak guna pun nama. Kita dah nak mati dah. Jadi apa yang saya boleh buat, saya akan buat untuk selepas kematian saya. Sebab itu saya ajak tuan-tuan ambil peluang ini. Mungkin saya mati dulu. Mungkin tuan-tuan mati dulu.
Kalau ikut cara tuan-tuan duduk dak gerak tu, tuan-tuan pergi dulu. Tengok cara lah, tengok kegaya tu. Sebab itu kita ni masih ada peluang. Tak semua tuan-tuan, sebahagian daripada harta kita simpan untuk di akhirat. Kita simpan kat sana. Simpan sikit, simpan. Kata pepatah Arab, faqillan fasara jabalan. Sikit-sikit kita simpan, lama-lama jadi bukit. Macam itulah. Jadi saya seru tuan-tuan, siap saja surau kita akan terus beralih kepada fasa kedua, iaitu kita bina asrama. Jadi tuan-tuan, kenapa dulu saya tak cakap macam ni dengan tuan-tuan? Madrasah kita hampir siap ini, ramai pula sahabat-sahabat yang bertanya, boleh tak kami mengaji persendirian, Ustaz? Saya tahu sebenarnya kenapa ada orang yang nak mengaji belajar secara sendiri. Mereka malu. Kalau ramai-ramai, mereka malu, orang tahu dia tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita dapat bantu orang baca Quran dan sampai mati dia baca Quran, kita pula dah mati. Setiap kali dia membaca Al-Quran tu sampai dekat kubur kita. Ini saja peluang kita. InsyaAllah, tuan-tuan tolong sampaikan. Dan tuan-tuan, jarah-jarahlah pusat dakwah tu. Jarah lalu naik motor, kau nak lagi. Jangan berhenti, tak apa. Rasa tak nak berhenti, tak payah berhenti. Kau nak balik. Tuan-tuan tengok-tengok, betul ke apa saya kata, dah nak siap. Kan? Seronok. Sebenarnya saya ketika Ramadan yang lalu, saya sempat sembahyang tarawih di sana, menangis saya tuan-tuan. Jatuh air mata saya. Menangisnya saya itu kerana saya amat berterima kasih dengan seluruh umat Islam. Khususnya adalah sahabat-sahabat di Kuala Terengganu yang banyak bantu saya. Semua satu aja harapan saya. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tolonglah hayat saya masuk syurga Allah. Itu je. Baik, setakat ini perlu segaknya saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan hidayah dan taufikmu atas kami, Ya Allah. Pada perkataan kami, pada amal kami zahir dan batin, pada seluruh tubuh badan kami sentiasa dalam hidayah dan pimpinanmu, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah akan akidah kami, tauhid kami. Begitu juga isteri dan anak-anak kami, peliharalah akidah mereka dan tauhid mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau satukan hati-hati kami kerana agamamu, Ya Allah. Kau tautkan kasih sayang di antara kami kerana-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau pimpin kami kepada jalan-Mu yang lurus. Jangan Kau tinggalkan kami, Ya Allah. Jika mana kami gelincir, kami jatuh, maka berilah hidayah dan taufik-Mu atas kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.